Abi Bakrah ni kontroversi tuan-tuan dia ni. Dia ni nama betul dia Nufai'. Nunfa ya ain. Nufai'. Nufai' bin Al-Harith. Itu nama Abi Bakrah yang sebenarnya. Dia satu sahabat yang disegani oleh sahabat-sahabat lain kerana dia ni soleh dan warak. Ilmu ini satu bab, warak ni satu bab lain. Ilmu semua orang boleh cari, warak ni dia tak ada dekat semua orang. Pergi mengaji di Mesir, pergi mengaji di Jordan, pergi mengaji di Morocco, pergi mengaji di Yaman, pergi mengaji di Syria, balik ilmu jenuh ada, warak tak ada pun ada. Ada mengaji pondok ya, tapi waraknya tinggi. Ilmu ada dan waraknya ada. Warak ni apa dia? Yang tu pun satu hal. Dia pertama nampak warak. Kita kata nampak warak tu maksud macam mana? Mata ni pejam je, tak rajin tu. Yang tu bukan warak. Yang tu kaki tidur. Warak ni bukan mesti mata pejam. Warak ni maksudnya apa? Dia hati-hati. Dia hati-hati. Makan minumnya, duit ringgit pendapatannya, dia hati-hati. Dia warak. Dia jaga diri dia ni. Bukan sahaja benda haram dia tak mau. Hak syubhah pun dia tak mau. Itu warak. Jadi yang kata Abu Bakrah ataupun nama dia Nufai' bin Al-Harith ini, dia ni soleh, satu orang baik, warak pula lagi. Yang tu yang orang segan. Orang jadi segan dekat dia. Dia ni semasa duduk di Basrah. Kalau kata warak ni, kalau dia ustaz ni, kita kata macam Datuk Syekh Majid, tuan guru kita. Datuk Syekh Majid. Itu orang warak, tuan-tuan. Tak ada nak bercakap lebih kurang. Segan. Orang segan. Bertemu muka dengan dia pun, nak tengok dia pun curi-curi. Kalau dia tengok kita, kita tak berani tengok dia. Pasal apa? Pasal warak ada kat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Abu Bakrah ni semasa dia duduk di Basrah, dua orang aja yang nama timbul. Satu dia, Abu Bakrah. Satu lagi Imran bin Husain, juga rawi hadis. Tentu kalau rajin duk baca hadis, jumpa an Imran bin Husain. Itu Imran bin Husain. Ramai sahabat duk ada di Basrah, tapi dua orang ni outstanding, orang putih kata. Depa ni prominent, depa ni terserlah daripada orang lain. Pasal apa? Pasal ilmu dan warak. Tiba-tiba masa dia duduk di Basrah ni, Abu Bakrah yang kita nak baca hadis dia ni, semasa dia duduk di Bakrah tu, di Basrah ni, tiba-tiba Abu Bakrah ni sudah mencetus satu kontroversi. Dia tuduh seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia tuduh Al-Mughirah bin Syu'bah berzina. Masya Allah. Ini tuduhan berat, tuan-tuan. Kalau dalam masyarakat dulu, dalam kalangan para sahabat Nabi, dalam kalangan tabi'in, tuduh orang ni, Allahu Akbar, tuan-tuan. Benda yang sangat berat. Yang tidak semua orang berani tuduh lebih kurang. Apatah lagi, benda yang melibatkan hukum qazaf. Tuduh orang berzina. Tuduh orang liwat. Ini hukum qazaf. Kalau sekiranya gagal mengemukakan bukti dalam bentuk saksi 4 orang yang dipercayai, yang baik akhlak, yang beragama, 4 orang, tengok benda tu jadi, kalau hang tengok pun, hang seorang duduk diam-diam. Kita tak boleh kata, oi kalau macam tu mana boleh. Bila kita nak boleh himpun 4 orang pergi tengok? Kalau sekiranya macam tu, bebaslah orang duduk berzina. Tak boleh cakap macam tu. Pasal apa? Pasal cakap macam tu bermakna kita lupa Allah Subhanahu wa taala, kita lupa dengan yaumul qiyamah, dengan yaumul hisab. Pada hari akhirat esok, orang yang buat salah, dia tak akan lepas daripada hisab Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat dia terlepas daripada hukuman dunia, dia terlepas selama-lama. Dia terlepas daripada dunia ni, akhirat dia kena. Jangan duk ingat kata bila kita nak boleh dapat 4 orang saksi nak sabitkan kesalahan zina, jangan duk ingat, jangan duk sebut benda tu. Pasal apa? Pasal Allah ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Abu Bakrah yang meriwayatkan hadis ni, dia sudah tuduh sahabat Nabi yang seorang lagi, Al-Mughirah bin Syu'bah, dia tuduh kata Al-Mughirah berzina. Pada masa tu khalifah yang memerintah ialah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila tuduh aja cerita kata Abu Bakrah tuduh Al-Mughirah bin Syu'bah berzina ini sampai kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar bila dengar benda ni, dandan dia ambil tindakan. Dia buat apa? Dia hantar lagi satu sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari.
Tolong Sa'ad pergi jumpa Abu Bakrah, tanya dia betul-betul. Betulkah dia tuduh? Ke orang buat cerita kata dia tuduh. Nampak tuan-tuan? Islam. Kan? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau mai dekat hampa satu orang yang tak apa nak boleh percaya, satu orang fasik, mai duk bawa satu cerita yang sensasi. Fatabayyanu. Quran kata cek dulu. Jangan terus-terus kita kembangkan cerita tu. Antusibu qauman bijahalah. Takut dengan kerana gopoh nak cerita keburukan orang ni, kita secara tak sedang kita tuduh orang dalam keadaan kita pun tak ada bukti, kita dalam keadaan jahil sebenarnya, kita tak ada bukti pun. Orang habang, kita habang, tak boleh. Kita mengembangkan fitnah. Ni zaman smartphone lah ni, zaman WhatsApp ni, Allahu Akbar tuan-tuan. Fitnah ni subur berkembang. Satu benda orang forward mai dekat kita, kita pun Mr. Forward juga. Kita ni pun Mr. Forward juga. Satu benda dapat dan dah hantar dekat 50 orang. Pasal WhatsApp group boleh buh 50. Kita hantar dekat group, 50 orang baca. Tiap-tiap seorang daripada 50 orang tu ada group pula, group alumni sekolah pula. Tekan satu butang aja, forward pergi lagi dekat 50 orang. Benda tak betul. Tiba-tiba satu Malaysia dengar benda tu. Tuan-tuan, jangan gelut sangat jadi Mr. Forward ni. Jangan. Mai apa satu benda pun baca takat tu ya. Sehinggalah ada bukti jelas, baru kita forward. Jangan duk ingat kata, aku nak jadi orang pertama ni, forward bagi orang tahu. Takut-takut kita pertama ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Umar Al-Khattab, bila mai kat dia cerita, kata Abu Bakrah sudah tuduh Al-Mughirah bin Syu'bah berzina. Ini tuduhan berat. Kita hari ni tuduh orang berzina, tuduh apa, kita bercakap macam tak ada apa-apa. Ni hari ni punya trend ni. Bercakap macam, aku tak tengok muka ni, muka kaki zina. Hei, hang tahu mana dia berzina? Muka macam ni aku tu siapa amai tok guru pondok mana pun mai habaq aku tak percaya, aku kata dia tak zina. La ilaha illallah. Orang kata kat dia baik-baik, bercakap ni baik-baik, apatah lagi melibatkan qazaf, melibatkan tuduhan yang boleh membawa kepada hukuman sebat. Jaga baik-baik. Dia kata aku kalau nak kena apa kena, aku depan Tuhan esok aku jawab macam tu ya. Oi. Hang siapa? Dia kata saya, apa yang saya kata ni saya akan bertanggungjawab depan Tuhan. Saya depan Tuhan esok pun saya akan kata lagu ni kak. Kalau dah saya kata lagu ni dan Tuhan tak terima apa yang saya kata, Tuhan nak boh saya, nak jatuhkan hukuman, nak boh saya dalam mana pun saya terima, saya tak kisah. Jangan cakap macam tu tuan-tuan. Dia cakap tu dia tak ada apa. Kita baca tulisan ni kita meremang bulu remang. Tak takut sungguh dia ni kat Tuhan ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Umar bin Al-Khattab bila dengar benda ni, hantar Abu Musa Al-Asy'ari, hampir jumpa Abu Bakrah, hang tanya dia betul-betul, betulkah dia kata? Ke orang kata dia kata? Direngkahkan cerita, Abu Bakrah dibawa mai ke depan Umar bin Al-Khattab, khalifah pada masa tu. Bila mai, Umar tanya dia, ya Abu Bakrah, Umar pun hormat dia. Umar tahu dia siapa. Umar tahu bahawa Abu Bakrah ni sahabat Nabi yang berilmu, yang saleh dan yang wara'. Bila mai depan Umar, Umar tanya dia. Umar kata, ya Abu Bakrah, betulkah apa yang aku dengar? Hang tuduh dia ni melakukan zina? Abu Bakrah jawab apa? Dia kata betul. Masya Allah. Itu yang jadi kontroversi hal Abu Bakrah ni. Dia kata betul. Aku melihat dengan mata aku sendiri. Dia kata, dia berzina. Umar kata dekat dia, hang kemukakan saksi. Aku tak mau cakap banyak. 4 orang saksi bawa mai. Sebab Quran kata, bila tuduh satu orang berzina, bawa mai 4 orang saksi. Dia bawa mai 2 saja. 2 termasuk dengan dia 3. Tak cukup 4. Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjunjung tinggi Quran dan hadis Nabi. Oleh kerana Quran dah kata orang yang nak tuduh orang berzina kena orang main 4 saksi, kalau tidak ada maka dia kena sebat 80 rotan. Umar menjatuhkan hukum sebat kepada Abi Bakrah 80 rotan. Anda nampak macam mana sahabat dulu dia macam mana? Tidak ada favor kepada siapa-siapa. You betul, you betul, you tak betul, you tak betul.
Pasal apa? Pasal kalau sekiranya hang berdusta dalam tuduh, hang menjatuhkan maruah satu orang, yang harga maruah ni bukan boleh dinilai dengan RM2. Tuan-tuan, kita daripada kecil, kita mengaji sekolah Arab, sekolah agama, kita mengaji, kita pelihara akhlak kita pelihara peribadi kita jaga dengan susah payah, kita berkeluarga, kita jaga maruah anak bini kita. Tiba-tiba mai satu orang, suka-suka hati dia, jatuhkan maruah kita. Macam mana dengan kita? Dijatuhkan maruah di khalayak ramai. Kita aib tak apa, anak bini kita diaibkan. Islam, dia melihat benda ni secara menyeluruh. Aku tahu hang orang baik, tapi hang tak boleh nak kemukakan 4 orang saksi. Hang telah menjatuhkan maruah satu sahabat yang juga tidak koman orang dia. Sebat 80 rotan. Maka Abu Bakrah dan 2 orang lagi, lepas 3 orang, disebat atas perintah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dah lepas sebat dah, Abu Bakrah kata, aku tetap dengan pendirian aku. Masya Allah. Dalam catatan cerita kata apa? Sebenar-benarnya wanita yang dia nampak tu muka nak serupa dengan muka isteri betul kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Memang perempuan tu isteri dia, tapi ada seorang lain muka nak serupa macam tu. Yang dia ni sudah salah faham. Dia duk ingat kata Al-Mughirah sudah berzina dengan perempuan ni. Dah, Al-Mughirah ada isteri, muka iras-iras kawan tu. Catatannya mai macam tu. Maka Abi Bakrah kekal sebagai satu orang rawi hadis. Begitu.